Selamat sejahtera kepada semua murid SDKC Pasifik 2, terutamanya kepada murid-murid tahun 6. Okey, pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, iaitu kemahiran menulis ulasan. Okey, tema pada hari ini ialah semarakkan pertanian kita. 3.9.1 iaitu menulis ulasan tentang sesuatu bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, kita hari ini akan membina ulasan tentang bahan sastra. Cikgu fokuskan ini pada hari ini ialah bahan sastra. Apakah itu bahan sastra? Bahan sastra seperti pantun, lepas itu syair, ataupun hari ini kita akan belajar tentang cerita. Cerita itu pun bahan sastra. Macam novel awak tu pun, awak baca novel bahasa Melayu itu adalah bahan sastra. Okey. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kalian boleh subscribe, like dan share video cikgu ini. Okey, baiklah. Kita akan teruskan pelajaran kita. Okey, tajuk pada hari ini ialah kegunaan buah kelapa tua. Kita selalu minum air buah kelapa muda. Tapi kita pada hari ini kita akan belajar tentang buah kelapa tua. Kegunaannya. Okey, cikgu bacakan petikan ini. Pada hujung minggu yang lalu, Aiman pulang ke kampung bersama ibu dan bapanya. Aiman berasa sangat teruja kerana dia sudah lama tidak pulang ke kampung untuk bertemu datuk dan neneknya. Sampai di kampung, datuk mengajak Aiman ke kebun yang terletak di belakang rumah datuknya. Aiman, buah kelapa tua ini banyak kegunaannya. Isinya diparut untuk mendapatkan santan. Sabutnya pula boleh dibakar untuk menghalau nyamuk. Manakala tempurung kelapa boleh dijadikan kraft tangan yang cantik. Jelas datuk kepada Aiman. Maknanya datuk, buah kelapa tua ini banyak kegunaannya. Balas Aiman. Okey, daripada cerita ini hanya sekadar petikan saja. Petikan ini bukan keseluruhan cerita. Cikgu ambil yang mana yang penting saja. Okey, untuk cerita ini, karangan jenis sastra ini menceritakan tentang Aiman pulang ke kampung untuk bertemu datuk dan neneknya. Sampai di kampung, datuknya mengajak Aiman pulang pergi ke belakang rumah datuk. Di sana datuk ada menceritakan tentang kegunaan buah kelapa tua kepada Aiman. Okey. Jadi mulai petikan ini kita hendak tahu apakah soalan yang diperlukan kita untuk membuat ulasan ini. Okey, soalan dia. Kita tengok apakah soalannya. Okey, tengok soalannya ya. Petikan cerita yang diberikan berkenaan kegunaan buah kelapa tua. Okey, berkenaan kegunaan buah kelapa tua. Tulis sebuah ulasan dalam bentuk perenggan tentang kegunaan buah kelapa tua. Okey, jadi dia mahukan sebuah ulasan 3 dalam bentuk perenggan. Dalam bentuk perenggan, cikgu cadangkan kita buat dalam 3 perenggan: pendahuluan, isi dan juga penutup. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Okey, di sini 40 hingga 70. Bagaimana kita nak buat 40 hingga 70? Jadi kita tidak memerlukan ayat-ayat yang panjang. Padat, ringkas dan tepat. Itu yang kita mahukan. Okey. Jadi bila kita melihat kepada petikan itu tadi, kita perlu mencari kegunaan buah kelapa tua. Di manakah kita boleh dapat isi-isi yang mengatakan ada kegunaan buah kelapa tua? Okey, kita tengok. Yang pertama, 1, isinya diparut untuk mendapatkan santan. Ini kegunaan pertama. Isinya diparut untuk mendapatkan santan. Apa itu santan? Santan ialah susu daripada kelapa yang diparut. Isi kelapa yang diparut untuk mendapatkan susu santan itu. Okey? Coconut milk dalam bahasa Inggerisnya. Sabutnya pula boleh dibakar untuk menghalau nyamuk. Apakah itu sabut? Sabut ialah dia punya satu benda yang melindung kelapa itu, tempurung kelapa itu, melindung kelapa itu. Jadi kita biasanya nak dapatkan isinya, kita perlu mengoyak ataupun mencabut, ataupun sabut itu akan dikoyakkan. Sabut itu akan dikopik, dikopik sabut itu supaya dapat isinya. Bila kopik sabut, kita dapat tempurung kelapa.
Okey. Tempurung kelapa boleh dijadikan kraft tangan yang cantik. Daripada ayat di sini, cerita ini kita mendapat 3 isi utama, iaitu isi tersurat, iaitu satu, isinya boleh diparut untuk mendapatkan santan, sabutnya boleh dibakar untuk menghalau nyamuk, tempurung kelapa boleh dijadikan kraft tangan yang cantik. Okey. Jadi 3 isi utama ini ataupun isi tersurat ini boleh dijadikan ulasan. Okey, cuba tengok. Jadi cikgu telah kecilkan maklumat ini pada satu maklumatnya, isinya diparut untuk mendapatkan santan. Maklumat kedua, sabutnya dibakar untuk menghalau nyamuk. Tempurungnya dijadikan kraft tangan yang cantik. Jadi, sebelum ini kita tengok, cerita ini adalah cerita yang sangat panjang, boleh katakan panjang juga, tapi kita harus melihat isi-isi yang terdapat untuk dijadikan bahan-bahan ataupun maklumat di dalam ulasan kita. Okey? Jelas? Okey, jadi kita kena faham soalannya dulu tadi. Soalannya tentang apa? Soalan dia tentang kegunaan. Okey, tengok. Soalannya tentang apa? Kegunaan buah kelapa. Ulasan tentang kegunaan buah kelapa. Jadi, dari ayat yang di sini, cerita ni kita cari 3 itu. Okey. Bila sudah dapat cari 3 itu, kita boleh lukis ataupun kita buat ringkasan begini. Okey? Bila dapat sini lagi senang. Okey, untuk membina ulasan, apakah yang perlu awak buatkan? Okey? Sebelum ni kita sudah belajar pakap lah, paksap lah. Jadi kita pada hari ini kita belajar pakap. Pakap ini untuk 3 poin saja, 3 isi saja. Okey? Apakah itu pakap? Pakap ni lihat, pendahuluan P, pendahuluan A. Isi itu kita terus ringkaskan. A antaranya, K kemudian, A akhir sekali dan P ialah penutup. Jadi kita ringkaskan pakap. Apakah itu pakap? Kita tahu pendahuluan, antaranya, kemudian akhir sekali penutup. Okey. Akar tu AKA itu ialah ayat penanda wacana. Okey. Pendahuluan kita boleh buatkan pendahuluan macam mana kita boleh dapat pendahuluan? Pendahuluan boleh kita tulis berasaskan soalan dan juga isi yang hendak kita ceritakan. Jadi pada kali ini cikgu buat ringkas saja dia punya pendahuluan. Pokok kelapa tua, buah kelapa tua merupakan buah yang banyak kegunaannya. Okey, bagaimana cikgu dapat pendahuluannya? Pendahuluan ini ialah bukan rumusan. Dia kita ambil sebagai apakah soalan dia. Jadi kita rungkaikan menjadi ayat penyata. Boleh? Okey, isi tersurat kita dapat daripada petikan itu tadi. Okey, isi pertama, isinya diparut untuk dapatkan santan. Sabutnya dibakar untuk menghalau nyamuk. Okey, jadi kita bila sambung, yang pertama, antaranya isinya diparut untuk mendapatkan santan. Dia menjadi satu ayat. Yang kedua, kemudian sabutnya dibakar untuk menghalau nyamuk. Akhir sekali tempurungnya dijadikan kraft tangan yang cantik. Tetapi untuk mendapat markah yang lebih baik, anda perlu menyatakan isi tersirat. Isi tersirat kita boleh dapat menggunakan kaedah sukat. S untuk supaya, U untuk K kerana, A agar dan D dengan. Sama seperti kita gunakan untuk kaedah SKOP. Untuk perluasan ayat kita menggunakan sukat juga ya. Okey, isi tersirat. Yang pertama, apakah isi tersirat? Isinya diparut untuk mendapatkan santan. Cikgu cadangkan supaya dapat dijadikan bahan memasak seperti masakan rendang. Bila masak rendang, kita gunakan santan. Apakah lagi makanan yang dapat menggunakan santan? Contohnya apa? Cendol. Yang air cendol itu yang warna putih itu asalnya daripada santan. Cendol, rendang, masak lemak, kari pun boleh. Ada juga yang menggunakan santan. Lemang, ada lemang dalam buluh itu pun menggunakan santan. Okey? Kalau bubur pun ada menggunakan santan. Okey. Kedua, kemudian sabutnya dibakar untuk menghalau nyamuk. Okey, supaya tidak mudah dijangkiti penyakit seperti demam denggi. Jadi cikgu menggunakan sukat itu supaya. Okey, akhir sekali tempurungnya dijadikan kraft tangan cantik untuk menjadi hiasan di rumah. Okey? Jadi keseluruhan ayat ini jelas. Okey. Jadi penutupnya, bagaimana penutupnya? Penutup ialah kesimpulan kepada apa yang kita ceritakan pada hari ini.
Apakah ulasannya? Okay, cuba bagi contoh. Kesimpulannya, buah kelapa tua mempunyai banyak kegunaan yang beri manfaat kepada manusia. Okey. Jadi bila kita buat begini, kita punya karangan menjadi lebih tersusun. Okey. Jadi kalian bila nak buat ulasan mestilah tersusun. Mengapa kita perlu susun? Sebab kehendak soalannya kita memerlukan hanya 40 hingga 70 perkataan. Okey. Jika isi tersirat tidak dapat ditulis, cukuplah hanya sekadar 2 atau 1 saja. Untuk mendapat markah yang lebih baik, anda lebih baik tulislah isi tersirat. Okey, jadi maksudnya begini, dalam pakap ini kita hanya menggunakan 4 ayat sahaja. Betul? 1 ayat untuk pendahuluan, 3 ayat untuk isi dan akhir sekali penutup 1 ayat. Jadi 4 ayat saja. Kita menggunakan 3 perenggan. Pendahuluan 1 perenggan, isi 1 perenggan dan penutup 1 perenggan. Okey, baiklah. Jika awak sudah memahaminya, cikgu hendakkan awak, cikgu arahkan ataupun memberikan tugasan kepada kalian atau kepada awak supaya dapat menulis semula kegunaan buah kelapa tua ini secara ulasan di dalam Google Form yang cikgu telah sediakan di dalam Google Classroom awak. Jadi bila awak tulis ini, dalam itu anda boleh buat macam ni. Satunya ialah anda buat di dalam kertas peperiksaan, kertas ujian itu, exam paper, dan awak tangkap gambar dan masukkan dalam Google Classroom tu. Ataupun lebih mudah, awak type saja dan cikgu type saja di dalam jawapan dan di dalam Google Form itu supaya cikgu dapat terus menyemaknya dan memberi markah kepada awak semua. Okey? Jadi, jika sudah bersedia ataupun tidak faham, boleh ulang balik video ini. Jika sudah faham, boleh buat. Dan bila buat, pastikan ejaan anda semua kalian lebih pentingkan satunya ejaan mesti betul, tiada kesalahan tanda bahasa, tiada kesalahan tanda baca dan disusun 3 perenggan. Okey? Jika sudah bersedia, boleh teruskan usaha untuk membuat dalam Google Classroom itu ya. Okey, selamat mencuba. Good luck. Terima kasih.